فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك وجد بالقليل ولو بالقليل أدمه بوصل وفعل الجميل وجد بالقليل ولو بالقليل أدمه بوصل وفعل الجميل وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Moga-moga hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya masih lagi pada perbahasan kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji, iaitu telah kita bincang sebelum ini pada bab yang pertama pada menyatakan taubat. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat perbahasan dengan taubat, muka surat 64 tulisan Jawi. Perbincangan berkaitan dengan taubat. Perenggangnya telah kita bincang sebelum ini, dan ketahui olehmu bahawasanya menegah daripada taubat itu israrun. Menegah daripada, dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israrun. Tak sempat habis baru-baru ni kita bincang. Jumpa. Okey, tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israrun, artinya tetap mengerjakan maksiat. Sedangkan taubat itu nak menyucikan kita daripada dosa. Taubat itu nak menyucikan kita daripada terus terlibat dengan
dengan maksiat, dengan maksud kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tersasar dengan melakukan maksiat, dengan melakukan dosa ataupun apa saja bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita terus melibatkan diri dengan maksiat itu sebagai satu petanda dosa, sebagai satu petanda betapa taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal dah menjadi satu prasyarat taubat diterima, iaitu tinggal seberapa segera segala perbuatan dosa itu. Kalau taubat malam ni juga tinggal segala perbuatan dosa itu. Kalau taubat besok, besoklah. Tetapi kalau ianya berterusan, maka disebut oleh pengarang kitab kita, dia kata yang menegah daripada taubat itu, maksudnya yang menegah daripada taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, yang menegah daripada taubat kita berkualiti untuk terus tinggal segala perbuatan dosa itu, buat selama-lamanya, tidak mengulangi lagi, iaitu sifat israr. Artinya tetap mengerjakan maksiat, dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Duduk terus dengan maksiat juga, hari ni buat, besok buat, walaupun dah taubat tapi terus lagi dengan maksiat ataupun perbuatan dosa. Tu dia panggil salah satu penyebab taubat kita tak diterima. Punca daripada mana israr itu? Punca daripada mana mengekali perbuatan maksiat itu? Disebutkan di sini israr itu 5 perkara. Sebab bagi israr berterusan perbuatan dosa maksiat itu 5 perkara. Kita boleh muhasabah diri lah. Kadang-kadang kita mengulang-ulang dosa-dosa yang sama. Puncanya ni penyakit dia. Yang pertama sekali, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Seksa yang Allah Ta'ala janjikan pada kita, kadang-kadang Allah Ta'ala tak segerakan pada kita. Kita ingat, tak ada benda pun, walaupun buat dosa, tak kena apa-apa pun, kita ingat macam tu. Kita buat maksiat, makan selera pun, dia jadi macam tu. Kita buat maksiat, tidur lena saja, pangkat tak ada kurang sikit, menjadikan kita terus buat maksiat. Bahawasanya seksaan yang dijanjikan itu bertangguh. Allah Ta'ala kadang-kadang bagi segera, kadang-kadang bertempoh, kadang-kadang tak bagi dosa tu. Akibat daripada dosa tu Allah Ta'ala tak kenakan pada kita di dunia, dia kenakan pada kita kat mana? Di akhirat. Di dunia nampak hebat, tak ada macam cacat celah dengan sebab dosa tersebut. Nampak hebat. Tu dia panggil benda. Kehebatan yang dinikmati ketika itu bukanlah atas nama nikmat lagi. Dia panggil benda, dia panggil istidraj, dia panggil. Ni. Bila mana kena istidraj itu, kita tak akan sedar. Ketika itu, walaupun buat maksiat, kita rasa macam benda baik yang kita buat. Walhal nikmat yang kita dapat, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kelebihan-kelebihan yang diberi pada kita, bukan lagi atas nama nikmat, tetapi atas nama istidraj. Atas nama istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tangguh nak bagi, nak balas kejahatan kita itu, sehingga datangnya dalam keadaan mengejut, dan kadang-kadang ianya akan dikenakan bila, iaitu di akhirat. Selepas daripada mati nanti baru kita nampak Allah. Nak balik dunia semula tak boleh dah, baru menyesal kita. Sebab tu kita kena berhati-hati, kena berhati-hati dalam menguruskan kehidupan kita. Dosa ni kecil ke, besar ke, sengaja ke, tak sengaja ke, lama ke, baru ke, pastikan ianya kita hapuskan dengan seberapa segera, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sememangnya tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai, maka ubatnya bahawa berfikir ia. Disebutkan di sini, memang tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai.
Sepatutnya taubat itu kena buat seberapa segera. Tapi manusia ni dia ambil mudah. Alah, besoklah. Tapi kalau solat, pasal solat fardu kan, solat dengan cara tunai. Tapi taubat dengan sebab walaupun ianya wajib, wajib segera, tapi ialah bukanlah kewajipan yang melibatkan kefarduan yang khusus untuk kita nampak dengan mata kepala kita. Lalas sekali jadi tertangguh-tangguh daripada masa ke semasa, tangguh. Lalas dosa bertambah banyak dalam diri kita. Daripada 1 bertambah 2, 3 dan seterusnya. Lalas sekali bertimbun-timbunlah titik-titik hitam di dalam hati kita. Maka ubatnya nak buat macam mana tu? Kata pengarang kitab ini, maka ubatnya bahawa berfikir ia. Kena ada fikir. Kena renung, muhasabah diri. Supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Kita kena fikir tiap-tiap yang akan datang itu makin hari makin dekat dengan kita. Makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Apa benda yang makin dekat tu? Mati kan? Mati itulah yang paling dekat dengan kita. Walaupun kita tak nampak bila nak sampai mati, tahu-tahu jiran kita, tahu-tahu adik-beradik kita, tahu-tahu tahu-tahu kita pula. Tu. Kita takut macam tu dalam keadaan kita tak sedar. Tiba-tiba sampailah giliran kita. Kalau sampai giliran kita dalam keadaan kita suci bersih daripada dosa, amal ibadah kita cukup, alhamdulillah. Tapi kalaulah sebaliknya, wal iyazubillah, minta jauh kita. Maka pengarang kitab kata kita kena fikir benda. Fikir negeri yang hakiki, negeri yang kekal abadi ialah negeri akhirat. Hari ni kita berseronok macam mana sekalipun kita akan tinggal. Hebat macam mana sekalipun tinggal dunia ini. Kita hari ni jadi suami isteri contohnya. Suami kita tu Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Isteri kita tu Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Pinjam je. Dia boleh tarik bila-bila masa tak? Dia boleh ambil balik tak? Boleh? Tak boleh ustaz, saya sayang sangat kat dia. Tak boleh. Bukan kita punya. Memang kita kata kita dah hidup semati dengan dia. Memang kita kata. Kita kata kita dah berjanji mula-mula sebelum kahwin lagi kita cerita. Nak sehidup sematilah, tidur sebantarlah. Itulah macam-macam slogan. Tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bagi pinjam semata-mata pada kita. Bukan milik kita semata-mata. Kadang-kadang, minta maaf saya sentuh. Kadang-kadang bila mana kita ni suami isteri, isteri ni dia anggap suami tu dia seorang punya. Betul tak? Betul tak? Muslimah mesti marah benda ni. Saya cerita ni atas dasar syariat sebenarnya. Bila mana kita kaji belok, satu sudut hukum zahir sifat manusia itulah penampilan. Tapi secara hakikat sebenarnya kita tak boleh beranggapan dengan anggapan tersebut sebenarnya. Jangan kita anggap kita seorang. Kalau kita anggap kita seorang, kita telah menafikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal Allah Ta'ala bagi tahu fankihu. Minta maaf muslimat mesti marah malam ni. Allah Ta'ala kata fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ni dalil dia. Allah Ta'ala kata maka kahwinilah kamu. Ma tabalakum minan nisa, apa yang kamu cenderung hati kita dengan orang perempuan itu, dah terpaut hati dengan seorang perempuan itu, mathna 2, lepas tu 3 ataupun 4. 2, 3, 4. Mula dengan 2. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4. Lepas tu Allah Ta'ala sebut ujung sekali, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu tak mampu nak berlaku adil, mula dengan 2 tadi tu, tak sanggup nak berlaku adil, maka
2 ke, 3 ke, kalau tak sanggup berlaku adil, maka fawahid. Cukuplah dengan satu. Kalau satu pun sengit bahu dah macam tu, kan? Maka cukuplah dengan yang satu. Tapi anggapan, kedudukan kita kata kita ni hanya milik kita semata-mata, seolah-olah kita sedang mencabar dan mencalar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Banyak orang silap faham dalam bab ni. Kan? Saya pun belajar dengan guru-guru juga. Kan? Guru-guru saya, dia bagi tahu, oh macam tu rupanya. Tu kedudukan dia. Kan? Supaya kita faham, kita ni milik hakikinya milik siapa? Milik hakikinya ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita faham milik hakikinya, secara hakikatnya kita ni milik Allah, jadi hamba pada Allah, maka segala gerak kerja kita jangan sampai bercanggah dengan syariat Allah. Pahit macam mana pun syariat Allah kena telak. Susah ni ustaz nak jawab ni. Kan? Pahit macam mana pun kena terima. Kena terima kalau ianya dalam bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan dia. Kan? Okey, tengok. Maknanya kita kena berfikir balik. Fikir balik macam mana. Kan? Muhasabah balik supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia, dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Memanglah kan. Hak jauh ni memang tak datang pada kita. Apa benda hak tak datang? No, umur 1 tahun hak kita, kan? Orang sambut kelahiran kita dulu. Makin hari makin jauh kita tinggal. Makin hari makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai hari ni, kalau saya sampai hari ni dah 35 tahun kita tinggal umur 1 hari kita dulu. 35 tahun dah. Tuan-tuan, ada yang 60, ada yang 50. Tu kita tinggal makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Kita pergi kepada benda, kita makin dekat dengan satu hari, yang mana hari tersebut makin hari makin dekat, makin dekat, makin dekat, iaitu saat kematian kita. Matilah kita satu masa nanti. Bila mana kita faham kita ni ialah keturunan mati, bila mana kita faham kita ni ialah bakal-bakal jenazah, yang mana kita akan hampir-hampir lagi dan lagi kepada saat kematian itu, maka segera tak taubat agak-agak kalau macam tu. Tak ada masa nak terlibat dengan maksiat. Tak ada masa nak terlibat dengan larangan-larangan Allah. Pasal kita tahu antara bentuk rahsia Allah ialah saat kematian kita. Yang tak kenal muda, yang tak kenal tua, yang tak kenal miskin kaya, yang tak kenal sakit ataupun sihat. Jangan kita ingat, oh dia ni sakit, dia jalan dulu ni. Tak. Belum tentu. Yang sihat kadang-kadang jalan dulu. Itu kedudukan di sisi Allah, kita tak tahu kedudukan yang sebenar. Yang pasti kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia supaya bila mana Allah Ta'ala jemput kita, tengok-tengok kita dah amalan cukup. Lepas tu dosa-dosa kita dah berjaya hapuskan dengan cara taubatan nasuha. Segera. Seberapa segera. Tak ada dosa pun kena taubat juga. Tak ada dosa saya ustaz. Siapa kata? Siapa kata kita tak ada dosa? Tak. Tak pernah buat pun. Tak terlibat dengan siapa-siapa pun. Nabi bagi tahu kita ni hamba yang berdosa. Buka TV kadang-kadang ada terlibat dengan dosa. Pergi pasar terlibat dengan dosa. Macam-macam perkara dosa terlibat dengan kita. Maka kita kena muhasabah diri seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita ini. Seterusnya, dan jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lalu, dan bahawasanya mati ia lebih hampir kepada seseorang daripada tali sepatunya. Allahu Akbar. Mati ni lebih hampir kepada kita daripada tali sepatu. Sepatu ni mana? Kasut kita, tali kasut kita tu dekat dengan kita tu. Kalau kita pakai kasut tu duduk melekat kat kaki kita. Kata pengarang kitab ni, ulama tasawuf ni, dia kata mati itu lebih dekat kepada kita daripada tali sepatu yang sememangnya yang kita pakai. Bawa sana sini, mati itu lebih dekat. Lebih dekat kepada kita daripada tali sepatu kita, tali selipar kita, tali kasut kita. Allahu Akbar. Nak suruh kita rasa betapa mati itu terlalu dekat dengan kita.
Bila mana kita rasa terlalu dekat, tak ada masa sebenarnya. Tak ada masa dengan perkara yang sia-sia dan boleh mendatangkan maksiat pada kita, dosa pada kita. Pasal terlalu dekat. Saat yang paling dekat pada kita ialah saat kematian. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Kita tahu tak hari ni hari terakhir umur kita. Malam ni ke? Pagi esok ke? Pagi lusa ke? Sempat raya ke tahun ni? Raya haji ni. Tak tahu kan? Semua orang. Saya hok cakap pun tak tahu ni. Macam tahu je. Tak tahu. Doktor buat kajian. Dia kata kalau penyakit ni 6 bulan boleh tahan. Biasanya. Biasa dia kata. Tidak silap doktor. Bukan silap-silap. Memang dah ketetapan Allah Ta'ala. Doktor tu jalan dulu. Dia kata 6 bulan kawan ni. Penyakit ni 6 bulan. Biasa mengikut kajian. Doktor hak buat kajian tu pasal duk koma, tak celik mata kan. 6 bulan ni jalan ni. Dalam tempoh 6 bulan dia kata. Tengok doktor hak cakap macam tu, tahu-tahu sehari lepas orang tu jalan dah dia. Tengok. Pasal rahsia tu bukan rahsia doktor. Perancangan doktor tu. Tu perancangan doktor, dia boleh buat macam-macam perancangan. Tetapi perancangan Allah ialah perancangan untuk seluruh penduduk langit dan bumi ini. Bukan untuk doktor saja, bukan untuk pesakit tu saja. Tidak, untuk seluruh penduduk langit dan bumi, untuk seluruh alam ini, bawah perancangan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oi, kerdil kita kalau macam tu. Lemahnya kita kalau macam tu. Memang kita tak tahu. Tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Tak tahu kita. Tahu-tahu mah. Tahu-tahu mati dah si fulan bin si fulan. Semalam makan dengan saya, kita kata kan. Semalam solat subuh sekali dengan kita. Semalam duduk dalam kuliah kita. Kita bercakap macam tu. Tapi tak boleh cakap macam tu, memang jadi sungguh. Jadi sungguh nanya. Tapi kalau dah ketetapan Allah, redha tak? Redha lah, terimalah apa saja dengan dada yang terbuka. Kalau kita terima ketetapan Allah, bahagia hidup ni. Alhamdulillah saja. Mari susah pun alhamdulillah ya ala kulli hal. Mari senang alhamdulillah ya ala ni'amihi tatimmus salihat. Senyum saja sebenarnya. Pasal kita tahu ini semua ketetapan Allah. Boleh senyum saja. Orang marah kita, satu masa kita nak marah balik, tapi selepas pada kita berlalu masa, kita akan tersenyum balik. Pasal apa Allah Ta'ala utuskan seseorang ini marah pada kita atas sebab-sebab tertentu. Rupa-rupanya kalau tak ada orang marah kita, kemungkinan kita tak sedar siapa kita. Kita tak muhasabah diri. Tak? Ada hikmah rupa-rupanya. Setiap yang berlaku ada hikmah sebenarnya. Baik ataupun buruknya. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja. Penat tak kerja, keluar pagi balik petang kan. Kadang-kadang kita ni tinggal di bandar, keluar pagi jalan jam, tambah-tambah hot dengan kereta. Hot motor tu boleh tahan lagi. Kalau dengan motor, kalau hujan basah. Keluar jalan jam, balik jalan jam. Penat tak? Penat. Kadang-kadang balik kat rumah, dah lah kita penat kat pejabat kan. Keluar atas jalan raya tu kita penat dah. Dengan jalan jam, pergi pejabat dengan kerja bertimbun-timbun, balik rumah pula perjalanan jalan jam, masuk dalam rumah ada masalah pula. Tengok ni ujian Allah Ta'ala. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja. Penat tak? Individu lah ni, secara individu penat masing-masing lah. Kalau macam saya, penat cara saya lah. Saya bekerja benda. Ada orang tanya saya, Ustaz kerja benda? Kerja benda kata. Kerja ulang-alik masjid lah. Ulang-alik masjid, orang bagi mic kita bercakap. Tu je kerja masa. Buat masa hari ni lah. Kerja berjalan raung masjid. Tu je kerja. Okey, seterusnya tengok. Kita rasa penat bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapannya. Orang hak bentuk kerja sawah penat tak? Kerja sawah ni penat dengan lintah lagi, dengan lumpur lagi. Saya tak sanggup. Tak sanggup. Bukan kata nak terjun dalam tu. Tengok lintah pun macam tu. Tak larat kita nak layan sebenarnya. Tapi mak ayah kita hak duduk kat kampung tu, tu semua tu benda yang dah lali bagi mereka sebenarnya.
Ulama tasawuf ni dia nak menyedarkan kita dengan cara nasihatnya. Dia kata kita penat bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Sawah ni kena tanam berapa bulan baru boleh hasil. Kalau tanam padi 6 bulan lah. 6 bulan sekali lah. 2 kali setahun kan padi kan. 6 bulan sekali baru dapat hasil. Kalau tak tanam dapat dah hasil? Tak dapat hasil. Kena kerja penat dulu baru dapat hasil. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun depan di muka tahun depan lah tu. Seperti itu menyegerakan ia akan taubat. Kalaulah kita tahu dah, kalau tak tanam padi tahun ni, nisbah pada orang-orang dulu lah. Kalau kita tak tanam padi pun tak apa, duit ada kan, boleh beli kan. Nisbah pada orang kampung, kita pun kalau tak ada orang tanam padi nak makan benda kita, nak beli padi pun tak ada kan. Kita kena berterima kasih kepada orang yang tukang tanam padi, hak turun dalam sawah, kena berterima kasih juga tu. Okey, tengok. Seperti itu menyegerakan ia akan taubat. Sama juga kalau kita tak tanam padi untuk nak tengok hasil di kemudian hari, dengan berpenat lelah pada hari ni, mana mungkin dapat hasil kemudian hari. Sama juga dengan taubat. Kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Maknanya kalau kita tak taubat pada hari ni, kita tetap akan diseksa pada masa yang akan datang. Kalau tak taubat betul-betul, kita berdepan dengan azab Allah Ta'ala bermula daripada kita masuk di alam kubur, maka masa itulah kita nampak Allahu Akbar, ruginya tak baca Quran, ruginya tak solat berjemaah, ruginya tak taubat bersihkan diri daripada dosa. Rugi saja. Tapi nak balik semula boleh tak? Kalau dah mati tak boleh tak? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kita kata pada Allah, ya Allah, hantarlah kami balik ke dunia. Kami nak buat amal soleh, sesungguhnya kami telah yakin. Hantar balik ke agak-agak. Menangislah, keluar air mata darah, air mata nanah sekalipun. Memang tak boleh buat apa dah. Pasal dah terlepas, masa kita dah berlalu dah. Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Lapar tu, nak lapar tahun akan datang tu, ni dia kait dengan padi tadi. Lapar tahun akan datang dengan sebab benda. Dengan sebab kita tak tanam padi hari ni. Tak tanam padi hari ni. Dengan sebab pesawah tak tanam padi hari ni. Tapi kalau pesawah tanam padi hari ni, kita pun bertungkuh lumuh pada hari ni, bersusah payah pada hari ni, lapar tak tahun depan? Lapar tak? Tak akan lapar kan? Kalau kita susah pada hari ni. Macam kita hari ni, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang. Kalau tak buat macam tu, ada hasil tak? Tak ada kan? 25,000 lah pergi cucuk, keluar resit saja. Tak ada benda. Penat jatah jalan raya saja, dia kata. Pasal pergi ronda saja, tak masuk pejabat. Penat kita kan? Tapi dengan sebab kita pergi tadi, kita buat kerja betul-betul lillahi ta'ala, untuk diri kita, anak isteri kita, rumah tangga kita, untuk agama Allah. Kita keluar pagi balik petang, penat macam mana sekalipun, bila mana masuk 25 hari bulan, kita pun pergi ambil kad ATM, cucuk tengok-tengok ada hasilnya. Hilang tak penat atas jalan raya? Hilang penat atas jalan raya. Kita beli beras, kita beli ikan, sayur, balik ke rumah anak kita, kita tengok anak kita makan. Hilang semua tu. Hilang penat lelah. Kita kena maki hamu macam mana sekalipun, selepas daripada kita dapat hasil, semuanya akan hilang sekelip mata. Nampak? Sama juga Allah Ta'ala janji pada kita. Hari ni kita bertungkuh lemuh macam-macam halangan kehidupan kita hari ni. Ada benda yang kita nak tapi Allah Ta'ala kata tak boleh, ini haram. Kita pun tahan diri. Dengan sebab Allah Ta'ala kata haram. Tahan. Apa yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal. Satu masa nanti Allah Ta'ala akan bagi nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita yang menjadi penyebab kita lupa penat lelah kita dunia dulu. Yang mana kita bangun malam menjadi penyebab kita ke syurga, kita lupa dah penat kita bangun malam masa tu. Kita lupa dah kita baca Quran. Kita lupa dah kita ketika itu buat segala-gala ketaatan menjadikan kita letih sangat di dunia. Lupa kerana lazat sangat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki di akhirat nanti berbanding dengan kelazatan nikmat di dunia ini sementara.
Tu panjang perbahasan tasawuf ni. Dia pergi jauh pergi. Kan? Dan seksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Kalau lapar di dunia, lapar di dunia ni boleh minta tolong orang lagi kan? Kesempitan hidup di dunia ni boleh minta tolong orang lagi. Hari ni kita berdepan dengan satu suasana. Allah Ta'ala uji kita, uji negara kita secara keseluruhannya dengan mata wang kita pada hari ni susut nilainya. Hari ni $1 sama dengan berapa hari ni? RM4 lebih. RM4 kalau semalam RM4.25. Hari ni naik lagi kau? Turun lagi? Merudum lagi ni. Ni salah satu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi boleh makan lagi tak kita? Boleh makan lagi. Susuk macam mana sekalipun, turun macam mana sekalipun, kita tetap masih lagi ada ruang. Ruang. Cuma kita kena pandai mengurus sebenarnya. Tapi kalaulah berdepan dengan neraka Allah, ada peguam bela, boleh bela kita tak akhirat besok? Tak ada siapa boleh bela kita. Kita nak minta Nabi syafaat kita, tengok sunnah Nabi, perjuangan Nabi, kita tokok tambah kita, tak ada siapa boleh ketika itu. Tapi kalau kita betul-betul beramal dengan syariat Allah, beramal dengan sunnah Nabi, kalau ada sangkut di sana yang tolong kita bagi syafaat Nabi. Kalau kita ada anak soleh. Kalau kita baik dengan alim ulama, maka alim ulama. Tapi hari ni alim ulama orang nak terajar dah hari ni. Alim ulama orang nak sepak terajar pada hari ni. Pelik zaman hari ni. Dia kata sana ada alim ulama juga, sini ada alim ulama juga. Kalau kita rujuk pada hadis-hadis Nabi SAW, kalau semua ada ustaz alim ulama, tuan-tuan cari yang paling ramai alim ulama, tuan-tuan bersama dengan jemaah tersebut. Cari yang paling ramai alim ulama, maka tuan-tuan bersama dengan jemaah tersebut. Insya-Allah kita dapat pembelaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan keliru. Zaman ni zaman sedang keliru ni. Mana satu betul? Ni nak Islam, ni nak Islam. Dua-dua Islam. Bukan dua-dua, semua nak Islam belaka kan? Semua nak Islam. Keliru tak? Okey. Memang keliru. Bila mana keliru, kita carilah jalan keluar. Al-ulama warasatul anbiya. Memang ulama itu ialah pewaris Nabi. Bila mana ianya pewaris Nabi, di sana ada ulama ustaz, sana ada pewaris Nabi, sini pun ada pewaris Nabi, semua ada pewaris Nabi. Okey, jalan keluar terakhir selepas kita cari macam tu, tengok yang paling ramai dan majoriti paling ulama, alim ulama dalam kelompok tersebut, tuan-tuan samalah dengan mereka. Insya-Allah kita akan selamat sampai ke penghujungnya. Kalau tak, kita akan tercicir sebelum sampai kepada penghujungnya. Ramai dah hak tercicir pada hari ni. Ramai dah. Lepas seorang. Dia nak buat macam mana? Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pun malas nak mengulas. Ulas lain kali. Cerita lain kali. Okey, tengok. Sambung kitab kita. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada lapar. Lapar itu. Lapar sekadar di dunia. Pedih macam mana sekalipun, lapar macam mana sekalipun, kita ada jalan keluar, kita ada kawan-kawan, rakan taulan kita, banyak lagi jalan keluar. Tapi kalau dibakar dalam api neraka, maka kekal abadi di sana buat selama-lamanya. Macam mana nak hadapi sebenarnya? Tu nak pasak dalam jiwa kita supaya kita bersegera bertaubat dan putuskan hubungan kita dengan perbuatan dosa dengan seberapa segera. Tu tujuannya macam tu. Tu yang cerita panjang lebar kaitan-kaitan itu. Tujuan nak suruh tinggal perbuatan dosa seberapa segera dan terus istiqamah dengan ketaatan pada Allah sehingga kita mendapat kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Tu tak dapat tidak. Okey, seterusnya. Sebab bagi israr itu 5 perkara. Yang pertama sudah, yang kedua. Israr ni berterusan terlibat dengan maksiat. Okey, yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sukar Allah, sayanglah. Susah. Sukar nak tinggalkan kesedapan, kelazatan tu. Keinginan hawa nafsu tu Allah.
Kalau join ni kan rasa bersalah pula. Kalau datang masjid nanti ustaz ni cerita halal haram, nanti kita rasa bersalah pula nak buat maksiat kan. Lebih baik tak datang awal-awal. Ada orang cakap macam tu. Dia kata, ustaz, saya bukan kata tak nak dengar ustaz pergi kuliah. Bukan kata tak nak dengar kuliah maghrib, kuliah subuh. Nanti kan pergi, tahu halal haram kan susah. Lebih baik kita buat maksiat itu dalam keadaan kita tak tahu. Oi, pernah ada juga. Ada orang jumpa saya cakap macam ni. Ada. Orang macam ni awal-awal lagi lingkup. Awal-awal lagi lingkup sebenarnya. Pasal dia tahu rupanya yang dia buat itu maksiat. Bukan dia tak tahu. Dia tahu halal haram rupanya. Cuma yang kita cerita ni lebih terperinci je. Dia tahu dah, dia tahu. Yang dia buat tu tak betul. Tapi kalau duduk dalam ni, ustaz bagi, dia rasa bersalah. Nak buat nanti kan fikir 5 kali, 6 kali. Lala sekali tak buat langsung. Tu pentingnya duduk dalam kelompok majlis ilmu. Tu pentingnya duduk dekat dengan alim ulama. Ada salah silap, ada orang tegur. Tapi kalau dah jauh, siapa nak tegur? Tak ada siapa nak tegur. Sebab tu kita ni tuan-tuan, ulang aliklah ke masjid. Ulang aliklah masjid. Tanda-tanda orang yang soleh, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah, ciri-cirinya antara salah satunya banyak. Tanda-tanda lain, ciri-ciri lain. Antara salah satunya orang yang sering kali mengulang alik dirinya ke masjid surau. Tempat rokok sujud pada Allah. Pasal masjid surau itu rumah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bina kekuatan kita di masjid. Kita bina kekuatan kita di surau. Kena macam tu. Tak dapat tidak. Kalau kita jauh daripada masjid surau, jauh daripada majlis ilmu, kita rasa selesa saja. Selesa saja. Kita tak rasa bersalah dah. Buat apa saja tak rasa bersalah. Tapi kalau kita dekat dengan masjid surau, insya-Allah ada rakan taulan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan kita akan tegur kita, sedaya upaya untuk pastikan kita semua kembali ke pangkal jalan. Kita tengok. Yang kedua tadi, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Susah sangat nak tinggalkan kesedapan, keinginan kita, walaupun ianya bercanggah dengan syariat. Dan ubatnya macam mana ubatnya? Setiap penyakit ada ubat. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada ubatnya. Bahawa berfikir ia bahawasanya, kena fikir juga, bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia. Doktor ni kafir ni. Doktor kata penyakit ni tak boleh minum air sejuk. Kita dengar tak cakap dia? Kita dengar tak? Kita sakit ni, kita pergi jumpa doktor. Doktor ni kafir lagi ni. Kalau Islam boleh tahan. Doktor ni kafir. Dia kata penyakit ni tak boleh minum air sejuk. Kalau nak minum boleh sejuk, air kelapa. Contoh ni. Ni contoh. Okey. Dia kata bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut bagi kita lah, contohnya bagi kita, akan air sejuk, itu ialah pantang bagi penyakitnya. Penyakit kita ni kena pantang, tak boleh minum air, tak boleh minum air sejuk. Tapi tak adalah penyakit hak jenis sampai tahap tu kan. Air sejuk ni tak ada orang pantang setakat ni kan. Dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia. Kalau minum mudarat, kalau minum pendek umur. Doktor kata macam tu. Kalau minum air sejuk pendek umur. Nak pendek umur? Oh, tak nak ustaz. Saya nak 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Tu nafsu kita kata macam tu. Nascaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Nascaya kita walaupun doktor tu doktor kafir. Dia kata air sejuk tu tak boleh. Kena pantang kalau tak pendek umur. Maka nascaya kita dengar pasal kita takut mati, takut bertambah parah penyakit kita. Sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya, sekalipun memang kita terlalu dahaga nak minum air, tapi fikir-fikir kalau minum pendek umur. Nak minum tak? Tak nak minum. Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Kita kena ingat doktor tu doktor
setiap gerak kerja dia atas dasar kajian semata-mata. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, Allah Taala ni Tuhan yang mentadbir seluruh langit dan bumi ini. Rasul itu pesuruh Allah. Jalan yang dilaluinya ia membawa kita semua ke syurga. Sebab tu kita minta dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali sehari kita minta? Kalau solat fardu 17 kali sehari kita minta. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana ni? Jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka itu daripada siapa? Daripada nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Asasnya jalan yang dilalui oleh para nabi. Okey, tengok. Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Nabi nasihat kita supaya taubat seberapa segera, tinggallah maksiat, walaupun seronok macam mana sekalipun, walaupun lazat macam mana sekalipun, sedap macam mana sekalipun, ianya bercanggah dengan syariat, maka kita kena tinggal. Sesuai dengan nafsu macam mana sekalipun, kena tinggal. Pasal benda, pasal ianya perintah dan larangan daripada Allah dan Rasul. Benda yang memang tepat dah. Tapi masalah hari ni, hak tu yang dilarang, hak tu hak berlumba-lumba. Betul tak? Yang tu hak Allah Ta'ala larang, hak tu lah hak Allah Ta'ala larang, hak tu lah orang berlumba-lumba pada hari ni. Dia jadi terbalik. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Kita kena ingat, walaupun doktor kata air sejuk ni boleh menyebabkan sakit kita lebih parah, tapi kita kena ingat seksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan disebabkan air sejuk itu. Seksa neraka lebih teruk lagi. Kalau kita duduk kekal dengan dosa, tiba-tiba mati tak sempat nak taubat. Macam mana agak-agak? Neraka tempat dia. Lebih-lebih lagi mati dalam keadaan syirik pada Allah, wal-iyazubillah. Kekal dalam neraka. Kalau sakit dunia ni, kita langgar sikit je, sakit sekejap, besok tahan dengan dia kan. Kita langgar. Kita sepatutnya pantang, tak boleh makan kambing. Kalau makan, kena gauk. Gauk berapa hari? Gauk. 3 hari. 3 hari. Habis 3 hari, balik semula. Makan kambing pula. Setakat tu lah. Tu pantang kita di dunia, langgar sekejap kena. Kena ada risiko pada diri kita. Tapi kalau di akhirat nanti, habislah, tak ada ruang langsung pada kita sebenarnya. Okey, seterusnya. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Allahu Akbar. Bila mana kita ni diisytihar sebagai ahli neraka dan pada masa yang sama kita ni tak ada langsung nikmat syurga, macam mana nak buat? Habis. Sebab tu kesukaran tersebut, sukar nak tinggal maksiat, sukar nak tinggalkan kelazatan walaupun ianya bercanggah dengan syariat, kita kena cuba sedaya upaya juga. Pasal kita takut yang penghujung kita cukup sukar sebenarnya. Bila mana diisytihar sebagai ahli neraka, habis kita. Tak ada syurga. Kecuali ada sekelumit iman dalam hati kita. Selepas dihumban dalam neraka, dibakar dalam neraka, maka selepas pada tu masuk syurga. Itu yang kita kena berhati-hati sebenarnya. Sebab tu yang perlu sangat bersegera dalam urusan kehidupan kita ini, lebih-lebih lagi dalam bab taubat. Okay, seterusnya yang ketiga, kekekalan buat dosa itu dengan sebab benda, iaitu yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Tangguh lah, besok lah, lusa lah, minggu depan, bulan depan, lalas sekali ada satu benda yang datang pada kita yang tak boleh tangguh. Apa benda tu? Mati. Taubat main tangguh. Tangguh je. Jangan tangguh.
Tapi ni penyakit ni. Pasal apa jadi terus buat dosa dengan sebab duk tangguh taubat. Dia kata kalau dah taubat kan, tak boleh buat dah kan. Kalau dah taubat tak boleh buat dah. Haji. Kalau dah taubat, dah syarat Allah Ta'ala nak terima taubat kena berhenti segera kan. Dah tak boleh buat dah kan. Lalas sekali sebelum taubat tu dia puluh habis-habis dulu. Dosa tu. Nak buat apa pun langgar. Kita tahu tak nak langgar tu takut-takut mati tengah langgar tu. Tengah langgar syariat tu mati masa tu. Ramai ada orang mati duduk tengah karaoke. Duduk tengah-tengah karaoke. Duduk tengah-tengah mabuk, pam jatuh. Kalau kita tengok dalam rakaman dalam YouTube tu, dalam rakaman CCTV, tengok Allahu Akbar wal iyazubillah. Duduk tengah-tengah mabuk, pusing sana, pusing sini, pam jatuh. Cuba kita bayangkan. Kalau kena pada kita macam tu. Tu minta-minta jauh benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni hak paling kita takut sebenarnya. Yang menjadi penyebab taubat kita ni duk tangguh taubat dengan sebab kita ni rasa lazat dengan maksiat itu. Kelazatan dengan maksiat itu menjadi penyebab takut-takut Allah Ta'ala ambil kita tengah-tengah sedang-sedang duk buat maksiat ketika itu. Takut macam tu je. Kita tengah ada kelazatan dekat dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan baca Qurannya, ulang alik masjid, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil kita bila masa? Ambil masa dengar kuliah, ambil masa kita rokok, kita sujud. Ramai kan kita dalam masyarakat kita ada orang meninggal dalam sujud, ada orang meninggal tengah baca Quran, ada orang meninggal tengah buat baik dia. Hakikat kita serah pada Allah. Tu cerita zahir. Zahirnya macam tu, kita tengok Allah cemburunya kita. Ada alim ulama yang meninggal tengah baca kitab pun ada. Tengah baca kitab, dia tengah bagi kuliah, tiba-tiba jatuh. Tu bahagian dia lah. Sebab tu tak kurang ramainya yang meninggal dalam keadaan sedang-sedang tengah-tengah buat maksiat. Merompak, duk panjat, jatuh, mati. Mati syahid ke agak-agak panggil tu. Tu dipanggil gugur syahid ke macam tu agak-agak. Kan perampok ni dia macam tu, orang mencuri ni, nak mencuri merompok ni, biasa masuk pintu depan ni. Dia masuk ke mana? Dia terpaksa panjat sana, panjat sini. Bila mana sukar, tiba-tiba jatuh. Macam mana agak-agak? Ni benda-benda hak kena fikir belaka ni. Maksiat ni kadang-kadang susah nak dapat tu. Nak mencuri punya susah. Kalau berdepan dengan orang, kena caci maki, kena belasah ke orang. Kena semelih pun ada. Hak berlaku di mana? Di Perlis. Hak masuk dalam WhatsApp. Hak betul tak betul, wallah alam. Dia semelih. Tengok-tengok bukan semelih. Betul rupanya. Benda lain. Lembu hak dia semelih rupanya. Kita baca khusyuk. Allahu Akbar. Lembu rupa-rupanya. Tapi hak kita duk tengok dalam rakaman-rakaman tu, kadang-kadang dia tengok, kita tengok memang sekali turun masyarakat marah tak? Orang curi tabung masjid, orang curi telipur di masjid, marah tak? Marah. Tu dekat Masjid Al-Azim tu. Berlaku mati kan? Mati dia belasah. Syahid kan macam tu? Pergi masjid juga, orang pergi masjid, pergi solat, orang pergi masjid, rokok sujud pada Allah. Orang pergi masjid dengar kuliah, tiba-tiba dia pergi masjid, dia curi duit tabung masjid. Kalau curi lepas ada ruang taubat lagi boleh tahan juga. Tak sempat nak apa-apa. Curi duit tabung masjid, tiba-tiba dapat kena pasti. Tengok dalam CCTV orang pun pergi, tangkap, tiba-tiba orang belasah mati situ. Ni hak paling kita takut. Sebab tu doa yang sering kali kita baca dalam solat, selepas solat kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa ni kita minta Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita, supaya kita ni kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, matilah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik kesudahan. Maksudnya macam mana? Mati dalam keadaan husnul khatimah dengan maksud mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kita bersih daripada segala bentuk belenggu dosa dan noda, mati sedang kita tengah buat perkara-perkara ketaatan, mati dalam keadaan bersih. Tu hak kita nak sebenarnya.
Kena minta. Di samping usaha kena minta. Doa lagi dan lagi. Supaya Allah Ta'ala tengok, bersungguh betul dia ni. Hari ni minta, pagi minta, tengah hari minta, petang, siang, malam, minta benda sama. Nampak Allah Ta'ala duk tengok kita. Allah Ta'ala ni kalau kita minta, setiap masa Allah Ta'ala suka. Tapi kalau kita minta dengan manusia, kejap-kejap minta. Macam mana agak-agak? Semalam minta dah, ini minta lagi. Agak mari kali ketiga, kali keempat macam mana? Wallahu a'lam lah. Apa yang nak berlaku? Tu minta pada manusia. Tapi kalau minta dengan Allah Ta'ala, lagi kerap, lagi banyak kita minta, lagi Allah Ta'ala suka sebenarnya. Tu pasal Allah Ta'ala ni kaya raya. Khazanah Allah Ta'ala kalau dia bagi pada kita, tak pernah susut. Di khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah susut. Sebab tu ni kita masuk raya Korban. Nak kias sikit dengan raya Korban ni. Kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar ila akhiril ayat. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah menikmati pada kamu, telah rezekikan kepada kamu nikmat-nikmat yang banyak sekali. Banyak tak? Banyak. Berapa banyak? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak hitung nikmat itu, la tuhsuha, nescaya tidak terhitung banyaknya, kata Allah. Banyak. Dalam diri kita ni berapa banyak? Banyak ni. Telinganya, lidahnya, matanya, kaki, tangannya, semua dalam bentuk nikmat. Ada seorang hamba Allah, dia jumpa saya semalam dia jumpa waktu petang. Dia pergi, dia bawa cucu dia nak suruh tahnik. Kita pun tahnik cucu. Selalu saya tengok, kata pakcik ni pasal apa nampak rupa ni lain, tak sama dengan jumpa sebelum ni. Tak sama. Nampak badan susut. Dia kata, ustaz, saya tak makan 2 bulan. Ya Allah, 2 bulan tak makan. Lepas tu duk buat benda, duk minum, dia kata. Tak makan tapi minum dah. Minum, duduk di hospital berapa lama minum, masuk ke wire macam tu, minum susu, basuh susu gitu yalah. Minum air gitu dah. Dia kata saya ingat saya habis dah. Saya ingat saya memang tak ada harapan langsung dah kita. Pasal dia kata masa saya sakit tu, dia cerita kat saya. Masa sakit dia nampak cahaya. Cahaya datang. Kalau dia bohong juga saya malam ni. Pasal dia cerita. Saya nak cerita, nak kongsi. Pasal badan dia cukup susut. Saya pun kata cerita je. Saya nak dengar benda-benda macam ni, saya nak dengar. Lalu dia kata satu ketika, di samping dia tengok cahaya datang, waktu malam masa tidur dia tengok cahaya datang. Satu ketika masa dia nak lelak mata, dia tengok kain kapan datang, dia kata. Kain kapan datang, mulai macam tu. Kain kapan warna putih. Dia kata memang sah, aku memang nak mati dah. Dan paling-paling dia rasa nikmat tu berharga pada diri dia bila mana semua jenis makanan, minuman, semua jenis kelazatan, semua rasa pahit semua sekali. Madu, manis kan, sifat madu kan. Madu, bukan bermadu. Bermadu tu pahit. Minta maaf. Muslimah marah ni. Madu tu manis. Tapi dia kata ustaz, walaupun madu tu sifat manis, gula tu sifat manis, bila mana kena pada lidah saya rasa sepahit-pahitnya. Pahit sangat dia kata. Marilah air gula ke air apa ke, semua pahit. Masa itulah saya nampak besarnya nikmat Allah. Saya nak cerita pasal nikmatnya besar tadi tu sebenarnya. Allah Ta'ala datangkan kepada saya seorang pesakit yang macam tu. Dia rasa sakit saya ustaz. Tengok, saya pegang dia, tulang saja. Pegang. Saya pegang atas tulang, kaki, semua tulang. Bila mana berdepan dengan ni, saya cerita, kata ni Allah Ta'ala bagi peluang pada kita sebenarnya. Bagi peluang pada kita supaya dengan nikmat yang kita nikmati sebelum ni, lazatnya kita sebelum ni, kita kena ingat ini nikmat yang sementara yang boleh kita tinggal bila-bila masa. Allah Ta'ala boleh cabut tarik dalam diri kita ni bila-bila masa. Bila mana dah tarik, hilang. Marilah siakat 3 rasa ke, tak terasa benda. Siakat 3 rasa dah kalau kira tu. Masam, masin, manis. Yang adanya pahit. Mana ada 3 rasa? Tak ada pun. Dia jadi hilang rasa. Menangis dia depan saya, kata sabar cik, kata.
sabarlah nak buat macam mana. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan kita macam tu untuk mengubah pendirian kehidupan kita. Dia ni bagus. Kita, saya pergi tempat dia kuliah selalu ada. Dalam keadaan tu pun Allah Ta'ala sayang pada seorang itu, Allah Ta'ala uji dia sebenarnya. Tanda Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala uji. Dia uji. Bila mana kita boleh lawan juga ketika tu. Istiqamah juga. Istiqamah juga. Maka Allah Ta'ala angkat darjat kita ketika tu. Angkat darjat. Lalu saya pun, dia minta tolong. Tolonglah kitanya. Tolong. Pasal apa jadi macam tu. Pasal doktor kata tak ada sakit. Hak tu hak jadi masalah. Dia jumpa saya tu dengan sebab doktor kata tak ada penyakit. Badan makin susut. Selera makan tak ada. Lalas sekali kita tengok. Rupa-rupanya ada benda lain yang bersama rupa-rupanya. Ada benda yang tak nampak tengok bersama dengan diri ni. Dia kata patutlah saya baru nak tidur macam-macam datang. Baru nak pejam mata macam-macam datang. Pasal apa baru datang? 2 bulan baru nak datang. Tak tahu Ustaz, saya ingatkan tak ada benda. Rupanya ada benda. Tu kedudukan zaman hari ni sebenarnya. Wallahu a'lam, nak cerita silap kat mana sebenarnya. Pada zahirnya saya tengok pak cik ni bagus sebenarnya. Saya pergi kuliah subuh tengok dia ada. Pergi maghrib dia ada. Maknanya gambaran pak cik ni bagus. Orang yang istiqamah dengan solat berjemaah, tapi Allah Ta'ala uji juga sebenarnya. Uji juga sebenarnya. Kadang-kadang sekarang ni alhamdulillah ada selera makan dah. Saya tanya, kata macam mana apa ni sekarang ni. Dia kata alhamdulillah boleh sikit-sikit. Hilang, dah mula rasa hilang. Semasa kita baca ruqyah tu, dia kata semasa kita baca dia jadi hilang rasa. Sebelum ni rasa apa ni dalam mulut dia tu, dalam tekak dia ni rasa pahit je. Masa baca tu dia rasa macam ambil buang je, buang. Maknanya tu tanda gangguan sebenarnya. Tanda ada gangguan. Okey, ni bukan nak cerita pasal gangguan, nak cerita pasal nikmat Allah Ta'ala tadi kan. Supaya kita syukur. Allah Ta'ala kata, dan sungguhnya kami telah bagi kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Banyak sangat. Tak terhitung. Maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu mendirikan solat. Nikmat yang paling banyak itu kita dapat, melimpah ruah itu kita dapat. Jalan syukur yang terbesar dalam hidup kita, dirikan solat. Kunci syukur dalam banyak-banyak perkara yang kita baca Quran, kita sedekah, syukur semua tu. Syukur, kita ingat pada Allah. Tapi kunci yang paling besar sekali solat. Solat fardu kena jaga, solat sunat pun juga kena istiqamah. Dan pada masa yang sama disebut juga di sini, wanhar, maka sembelihlah binatang-binatang kurban. Tu masuk dalam bab syukur juga. Pasal sepanjang tahun ni kita dapat. Sepanjang tahun nikmat kita dapat. Tiba-tiba masuk raya kurban 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Masa tu je sunat kita sembelih binatang kurban. Hari lain sunat kurban juga? Tak ada. Kalau sembelih dia jadi sembelih biasa. Tak masuk dalam bab sembelihan korban. Hanya pada 4 hari itu je. Maka kena kita zahirkan tanda syukur tersebut. Walaupun tahun ni mahal sikit. Ada setengah tempat 600. Ada setengah tempat 500 setengah. Macam-macam kan. Ala kuliah kita buat tu nak cover setahun. Sunat muakkad dalam masa setahun sebenarnya. Bukan tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari botak kepala kita kan. Okey, tengok. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang tiga ni akan datang sambung kot. Akan datang. Dia tak boleh banyak-banyak sebenarnya. Kena sikit-sikit lah. Kena sikit-sikit lah. Okey, akan datang kita cerita yang ketiga. Menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Dan taubat itu dalam kekuasaan aku. Dia yakin dia akan taubat pada masa akan datang. Ni kita cerita lain kali lah. Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Moga-moga kita boleh bermuhasabah diri sebenarnya. Muhasabah diri. Peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, peluang untuk menyelamatkan kita. Bukan sekadar selamat di dunia, selamat di akhirat juga. Kita pastikan langkah kita, langkah yang diberkati. Saat-saat yang dilalui, saat-saat yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup ini, seperti mana tahun-tahun lepas, saya nak war-warkan satu program yang wajib pada saya lah, dengan sebab kita
anda jadi kewajipan pada kita dengan sebab kita dah